Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi hari ini kita ada ceramah disiplin oleh Unit Disiplin dan Badan Pengawas SK Seri Setia 2022. Jadi yang pertama sekali adalah berkaitan dengan masa dan kehadiran ke sekolah. Waktu kehadiran ideal untuk tiba di sekolah adalah pada pukul 7 pagi. Sekiranya kamu datang lagi awal daripada pukul 7 pagi, maka sila jaga keselamatan. Jangan duduk di tempat gelap sorang-sorang. Jangan duduk sorang-sorang. Jangan berdua-duaan. Tunggulah di kantin. Tunggu di kantin sehingga kawan-kawan lain datang, sehingga murid-murid lain datang. Barulah boleh masuk kelas, buka lampu, buka kipas, duduk di tempat sendiri, baca buku, siapkan kerja sekolah. Okey, seterusnya ialah lewat. Kamu dikira sebagai datang lewat sekiranya kamu tiba di sekolah selepas 7.30 pagi. Tindakan akan diambil, kehadiran lewat kamu akan direkodkan. Jadi, tolong datang ke sekolah. Mari kita berazam. Kita berazam supaya datang awal ke sekolah, jangan datang lewat. Seterusnya dalam kelas, sila patuhi SOP. Pakai pelitup muka, pakai mask, sentiasa sanitize, sentiasa basuh tangan kamu, dan jaga penjarakan sosial. Jangan duduk rapat-rapat, duduk di tempat sendiri, duduk di tempat masing-masing. Cikgu dah susun meja. Jadi kamu diminta untuk duduk di tempat masing-masing. Jangan keluar kelas tanpa kebenaran guru. Kalau nak ke tandas, bagi tahu cikgu. Kalau nak ke bookshop, bagi tahu cikgu. Jangan keluar sesuka hati, bahaya. Bawa peralatan sendiri. Malam-malam, sebelum tidur, susun buku. Ibu bapa semua ya, tolong ingatkan anak-anak supaya susun buku. Ikut jadual. Cek pensel, cek pemadam alat tulis semua. Bawa peralatan sendiri. Kalau tidak ada, boleh beli di bookshop. Nombor 6. Dilarang menimbulkan kekacauan ataupun bergaduh. Siapa yang bergaduh, siapa yang menimbulkan kekacauan, cikgu akan ambil tindakan. Jadi kalau kamu tidak mahu dikenakan tindakan disiplin, jadi jangan menimbulkan kekacauan, jangan bergaduh. Kemudian nombor 7. Belajarlah dengan tertib bersama guru. Inilah yang diimpikan oleh ibu bapa kamu, supaya kamu belajar rajin-rajin bersama guru di sekolah. Jangan malas-malas. Seterusnya, waktu rehat. Patuhi arahan guru. Jangan kamu suka-suka hati keluar dari kelas. Tunggu arahan cikgu. Cikgu akan pastikan keadaan selamat, barulah cikgu akan keluarkan arahan. Makan makanan sendiri. Makan makanan sendiri. Jangan ambil makanan orang lain, nanti bergaduh. Itulah dia makan makanan sendiri. Menepati waktu rehat. Kalau rehat pukul 10, habis pukul 10.30. Jadi cepatlah makan, cepatlah basuh tangan. Lepas makan, kita nak belajar. Kalau kamu rehat 10.30, habis rehat pukul 11. Jadi, jangan lengahkan masa. Makan sampai habis, kemudian basuh tangan terus. Lepas tu kita nak belajar. Jaga kebersihan. Lepas makan, basuh tangan. Pastikan kamu lap meja. Kalau ada nasi tumpah, mi tumpah, air tumpah, lap ataupun kutiplah nasi tu. Jangan biarkan saja. Boleh memaklumkan kepada guru sebelum ke tandas. Kalau nak ke tandas, bagi tahu cikgu, jangan keluar sesuka hati. Seorang demi seorang keluar ya. Tunggu kawan kamu balik dari tandas, barulah kamu boleh pergi. Jangan nak pergi ramai-ramai. Nak buat apa dalam tandas tu? Selfie. Siapa bawa handphone, cikgu rampas. Maklumkan kepada guru sebelum keluar ke tandas. Ikut arah anak panah. Kalau pintu arah anak panah tu menunjukkan ke dalam, maksudnya itulah pintu masuk. Kalau anak panah tunjuk keluar, maksudnya itulah pintu keluar kelas. Seterusnya ialah waktu balik. Ini senang sangat. Cikgu nak kamu ikutlah jadual yang telah diberikan kepada kamu. Rancanglah waktu balik kamu elok-elok. Bagi tahu ibu bapa kamu, bagi tahu orang yang menjemput kamu waktu kamu pulang. Seterusnya, waktu balik. Waktu balik, dengar arahan cikgu. Itu yang pertama sekali.
Sebab kita nak mengelakkan daripada ruang yang sempit ataupun tempat yang ramai orang. Jadi dengar arahan cikgu. Cikgu akan minta kamu beratur bila semuanya sudah sesuai. Bila semuanya sudah tersedia, cikgu akan beri arahan kepada kamu untuk beratur. Kemas barang-barang, jangan tertinggal barang kamu. Beratur dan berjalanlah. Tunggu di kantin sehinggalah ibu bapa ataupun orang yang menjemput kamu tiba. Kalau selagi mereka tidak datang, tak sampai, jadi kamu duduklah di bangku kantin, duduk di tempat yang dikhaskan untuk kamu tunggu, iaitu dalam sekolah. Di kantin, di bangku kantin tu, duduk situ baik-baik. Jangan nak bergaduh, jangan nak bermain-main, jangan nak kesana kesini. Duduk di situ. Nampak sahaja ibu bapa atau orang yang jemput kamu sampai, kamu boleh terus balik. Jaga keselamatan. Jangan kamu ikut orang yang kamu tak kenali pula. Kalau nampak orang tu kamu tak kenal tapi dia pegang tangan kamu, bawa kamu masuk dekat dalam kereta, tolong menjerit kuat-kuat, tolong minta bantuan, jangan diam sahaja. Jaga keselamatan, jangan ikut orang yang tidak kamu kenal. Jangan naik bas yang tidak sepatutnya. Dah berlaku hari tu, murid naik bas ataupun van yang tidak sepatutnya. Rancanglah perjalanan balik kamu supaya kamu dapat tiba ke destinasi dengan selamat. Barang larangan. Barang larangan, jangan bawa senjata ke sekolah. Apa-apa senjata jangan bawa ke sekolah. Tanya ibu bapa kamu, tanya cikgu kalau tak tahu tu senjata ataupun tak. Tanya ibu bapa dulu. Nanti ibu bapa akan call cikgu, tanya guru kelas kamu, boleh ke tak bawa. Jangan bawa senjata ke sekolah. Jangan bawa barang yang berbahaya, contohnya bawa asid, contohnya bawa racun. Jangan nak bawa barang letupan, contohnya mercun, kabaib, bunga api. Jangan bawa bahan-bahan terbakar itu semua. Telefon pintar, kalau kamu bawa, automatik cikgu akan rampas. Hujung tahun, ibu bapa kamu kena datang dan ambil. Itulah dia, ya. Jangan bawa telefon pintar, jangan bawa handphone, smartphone, iPhone. Jangan bawa semua tu. Mainan, jangan bawa mainan sebab dah banyak kes bergaduh kat sekolah sebab mainan slime, sharpener, teddy bear. Jangan bawa mainan ke sekolah. Jangan, nanti bergaduh. Kemudian haiwan. Jangan bawa haiwan ke sekolah, nanti akan menimbulkan huru-hara, nanti akan menimbulkan kekacauan. Jadi jangan bawa haiwan ke sekolah. Barang yang mahal jangan bawa, barang kemas jangan bawa ke sekolah. Kalau tak tahu, tanya ibu bapa dulu. Nanti ibu bapa boleh tanya cikgu, boleh call cikgu. Jadi tanya dulu ibu bapa. Jangan bawa barang kemas, jangan bawa barang yang mahal. Alat solik jangan pakai dan jangan bawa ke sekolah alat solik. Samalah juga aksesori agama. Aksesori agama kalau nak pakai, pakailah di rumah ataupun di tempat ibadat kamu. Jangan pakai kat sekolah, nanti bergaduh. Jadi dengarlah nasihat cikgu. Jangan bawa aksesori keagamaan ke sekolah. Contohnya serban, kamu nak pakai serban boleh, pakailah kat rumah ataupun pakailah di tempat ibadat kamu. Melainkan kalau hari tu memang kita ada perayaan ataupun kita ada aktiviti pertandingan kostum, maka boleh. Seterusnya, pakaian seragam. Cikgu tak nak kupas banyak-banyak, tapi cikgu akan ingatkan sahaja. Pakai pakaian sekolah yang betul, pastikan ia bersih dan kemas. Rencana kalau tak ada beli kat bookshop, kalau tak ada tanda nama, perlulah order. Pakai pakaian PJ tu, pakailah ikut jadual. Jangan hari-hari pakai. Ikutlah jadual sekolah, jadual yang telah diberikan kepada kamu untuk pakai pakaian PJ. Kasut hitam. Kalau kasut hitam, pakai stokan hitam. Kalau kasut putih, pakailah kasut putih. Murid Islam, cikgu nak nasihatkan supaya tutup aurat. Pakai pakaian seragam sekolah yang menutup aurat. Kalau dah singkat, kalau dah ketat, kalau dah jarang, kalau terkoyak sehingga menampakkan aurat, jadi kamu perlu bagi tahu ibu bapa kamu macam mana nak menutup aurat dengan sempurna. Pakaian keagamaan. Kalau nak pakai pakaian keagamaan, bolehlah pakai di rumah ataupun di tempat ibadat kamu.
Tidak perlulah kamu pakai pakaian keagamaan di sekolah. Melainkan kita ada program lah. Kalau kita ada program ataupun kamu diminta untuk berpakaian sedemikian. Seterusnya, kebersihan diri. Kebersihan diri, datang ke sekolah pastikan kamu mandi, jangan tak mandi. Pakai pakaian bersih dan kemas, dah gosok. Kekemasan kuku, kalau tak reti potong kuku. Minta ibu bapa ataupun abang kakak tolong potongkan kuku ya. Murid dari 1, dari 2, kalau tak reti minta tolong ya. Jangan buat sendiri, nanti berdarah. Kekemasan rambut, kalau tak tahu sangat cara nak potong rambut, pergi dekat kedai, cakap dekat acik kedai tu, acik ataupun uncle, saya nak potong rambut gaya budak sekolah. Macam tu. Cakap je kat tuan kedai tu, nanti dia akan potong rambut kamu gaya budak sekolah. Kelakuan murid di sekolah. Cikgu akan bagi tahu kelakuan murid di sekolah. Senang sahaja. Kamu hendaklah berkelakuan baik sepanjang masa, setiap masa. Tunjukkanlah budi pekerti kamu yang baik. Seterusnya, patuhilah peraturan sekolah, beradab sopan, rajin, siapkan latihan dan tugasan sekolah. Masa ni lah nak batuk. Okey, jadi seterusnya ialah tingkah laku murid yang dilarang. Banyak tingkah laku murid yang dilarang, tapi cikgu nak ingatkan kat sini sebanyak mana yang cikgu boleh. Pertama, yang paling senang, jangan langgar peraturan sekolah. Jangan langgar peraturan sekolah ya, jangan langgar peraturan sekolah. Baca buku peraturan sekolah yang kamu dah beli tu, baca sekurang-kurangnya 3 kali supaya kamu dah khatam, dah hafal. Kemudian jangan cetuskan huru hara. Biadab, jangan biadab. Siapa yang tak tahu adab, belajar dari ibu bapa kamu. Tanya macam mana nak jadi seorang yang beradab. Jangan malas datang sekolah, kena rajin. Kemudian jangan terlibat dengan jenayah. Siapa terlibat dengan jenayah, cikgu akan serahkan kamu kepada polis. Jangan ponteng, berbohong atau berkelakuan lucah. Siapa yang buat masalah disiplin seperti ini, kamu akan dikenakan tindakan disiplin. Jadi jangan cari masalah. Jadilah orang yang baik. Jadilah kebanggaan ibu bapa kamu. Seterusnya, kemudahan dan harta benda. Kamu duduk sahaja dalam kelas. Belajar rajin-rajin. Duduk dalam kelas, ada kerusi, ada meja. Jaga elok-elok. Kemudahan harta benda. Jangan patahkan, jangan rosakkan, jangan conteng. Kalau kamu buat juga, kamu kena ganti, kamu kena betulkan. Pergi ke bilik khas dengan kebenaran guru sahaja. Jangan sesuka hati masuk makmal. Jangan sesuka hati pergi ke bilik komputer tanpa kebenaran guru. Kemudian peraturan tandas. Peraturan tandas macam biasa, pergi seorang demi seorang. Tunggu kawan kamu balik dari tandas, barulah kamu boleh pergi ke tandas. Keselamatan ya, masa guna tangga, tolonglah jaga keselamatan. Siapa yang tak reti guna tangga, boleh tanya ibu bapa kamu macam mana nak gunakan tangga dengan selamat. Jangan pergi ke kawasan larangan. Jangan pergi ke kawasan yang berbahaya. Jangan mencuri. Siapa yang mencuri mencuri ni, contohnya dia curi peralatan sukan sekolah, kamu pasti akan dikenakan tindakan. Begitu juga dengan vandalisme, iaitu merosakkan harta benda. Kamu akan dipertanggungjawabkan, dikenakan tindakan, dan kamu akan diminta untuk membayar ganti rugi jika kamu telah merosakkan harta. Jagalah elok-elok, sayangi kemudahan dan harta benda sekolah. Sekian, terima kasih. Itulah sahaja sedikit dari ceramah disiplin kita yang pertama ini. Ceramah disiplin yang seterusnya akan dimaklumkan kemudian. Jadi harapan cikgu ialah murid-murid semua hendaklah menjaga disiplin, mengikut peraturan sekolah. Jadilah kebanggaan ibu bapa kamu, jangan timbulkan masalah di sekolah. Belajarlah rajin-rajin dan ingatlah segalanya bermula dari rumah. Dan belajarlah untuk menjadi orang yang baik di sekolah. Sekian sahaja dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Sekian, terima kasih.